Buletin Didik 27 Julai bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan akan memberikan semula pengecualian bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN kepada siswazah ijazah sarjana muda kelas pertama yang menamatkan pengajian mereka bermula 2019. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keistimewaan itu akan diberikan kepada siswazah yang layak tanpa mengira status ekonomi, bangsa dan agama. Ini sebagai dorongan kepada anak-anak keluarga Malaysia untuk belajar bersungguh-sungguh dan mendapatkan kelulusan yang terbaik dalam pengajian mereka. Perdana Menteri berharap PTPTN dapat berbincang dengan Kementerian Keuangan berhubung perkara itu, khususnya dari segi jumlah peruntukan yang terlibat. Beliau membuat pengumuman itu ketika berucap merasmikan majlis sambutan Jubli Perak 25 tahun PTPTN di Pusat Pameran dan Konvensyen Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrid di Ibu Negara. Turut hadir Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Alamin serta Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani. Sehingga kini, seramai 3.67 juta peminjam mendapat bantuan pinjaman daripada perbadanan berkenaan dengan keseluruhan nilai pinjaman berjumlah RM66.87 bilion. Saya percaya ramai yang telah menamatkan pengajian, memperolehi pekerjaan yang baik dan secara langsung menaikkan taraf kehidupan mereka sekaligus menjadi aset ataupun modal insan penting kepada negara. Suka saya tekankan di sini bahawa tindakan membayar balik pinjaman pendidikan amat mustahak bagi menjamin kesinambungan dana kepada pelajar-pelajar baru yang juga waris masa hadapan negara. Manakala sehingga akhir bulan lalu, lebih 2 juta atau 82.04% peminjam sudah membayar balik pinjaman dengan jumlah kutipan RM17.8 bilion. Kerajaan melalui PTPTN menyediakan peruntukan lebih RM3 bilion setahun untuk membiayai pinjaman pendidikan kepada purata lebih 180,000 pelajar baru yang berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi. Amalan membaca dalam kalangan belia bukanlah perkara asing, meskipun penggunaan teknologi yang kian membangun ketika ini sedikit sebanyak mempengaruhi amalan itu. 2 orang pelajar membuktikan sebaliknya apabila mereka dinobat sebagai Johan Anugerah Nilam Kebangsaan 2022 bagi 2 kategori berlainan. Majlis yang berlangsung di Ipoh Perak itu disempurnakan Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum, Datuk Pakarudin Ghazali, mewakili Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Nur Zamani Abdul Hamid. Menurutnya, amalan membaca perlu diberi pengiktirafan secara berterusan supaya ia dapat sentiasa memberi motivasi kepada pelajar. Melalui pembacaan inilah anak-anak kita akan eksplor ilmu yang ada di mana saja di dunia ini, dan pembacaan ini akan menajamkan mereka dengan ilmu-ilmu berkenaan. Dan apabila ilmu, maklumat, fakta, data lengkap yang ada pada diri mereka itu memudahkan mereka membuat penceritaan. Artikulasinya akan baik, hebat kerana mereka dapat menyampaikan satu-satu perkara berhujah dengan jelas, teratur dan boleh diterima oleh semua masyarakat. Membaca lebih 1,100 buah buku sejak darjah 1, Nur Arisha Kaisara Muhammad Mustafa, pelajar darjah 6 Sekolah Kebangsaan Padang Mengkuang, Marang, Terengganu, dinamakan Johan Anugerah Nilam Kebangsaan 2022 kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Bercita-cita menjadi pensyarah dan penulis, dia menyifatkan minatnya membaca karya fiksyen itu dapat memperluaskan pengetahuan dalam pelbagai bidang. Bahan bacaan yang lebih kepada penguatkuasaan kosakata bahasa Melayu dan juga penguatkuasaan kosakata bahasa Inggeris banyak membantu dalam peperiksaan, dan juga buku-buku matematik, sains dan teras-teras kita perlu membacanya, dan kerana ia akan menolong kita pada waktu peperiksaan, dan juga kita kena faham apa yang kita baca. Bagi pelajar tingkatan 5 SMK Datuk Muhammad Taha Gemencih Negeri 9 Siti Fatimah Hu Muhammad Arifin Hu pula, kemenangan kategori sekolah menengah itu didedikasikan kepada 2 kakaknya yang banyak membantu mencambah minat membaca.
membaca tu sangat penting kerana bangsa yang membaca adalah bangsa yang maju jaya. Ilmu bangsa yang tidak mempunyai pengetahuan akan menyebabkan keruntuhan sesebuah negara atau kemajuan bangsa tersebut. Jadi dengan itu saya yakin ilmu ni sangat penting bagi setiap komuniti masyarakat. Kerana ilmu ini akan memicu kepada kemajuan dan kejayaan sesebuah negara. Dia bercita-cita menjadi doktor pakar neurologi dan meminati bacaan buku berunsurkan motivasi. Antara kategori lain yang dipertandingkan, bahasa Inggeris sekolah menengah dan rendah, kategori kumpulan serta kategori kurang upaya. Ahmad Qayyim Afiq Arif Rahman Hakim dari SM Badin Tuaran Sabah mengungguli kategori kurang upaya penglihatan lelaki. Sebenarnya saya memang semangat untuk ikut persembahan ini sebab saya memang suka membaca tau. Saya memang suka explore benda baru. Dan lepas tu memang minat saya untuk bercerita dan ulas sesuatu perkara. Kita boleh ambil nilai itu bukan sekadar daripada jalan cerita dia. Kita boleh ambil nilai itu daripada dia punya karakter-karakter dia. Kemenangan itu merupakan antara pencapaian yang dibanggakannya kerana minat yang mendalam terhadap amalan membaca. Sekolah Menengah St. Patrick Tawau menganjurkan Carnival Go Green sebagai salah satu langkah ke arah persekitaran yang kondusif serta mesra alam. Program bermatlamat mendidik pelajar menyayangi alam sekitar selain mewujudkan pembelajaran luar kelas yang tenang. Program diyakini mampu meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan penjagaan alam sekitar. Ia secara tidak langsung memupuk semangat cintakan alam sekitar sejak dari bangku sekolah. Persekitaran yang bersih dan penuh kehijauan mewujudkan suasana yang lebih dekat dengan alam, seterusnya memberi suasana yang lebih nyaman dan kondusif ketika sesi pembelajaran. Dalam pada itu, 17 pelajar Sekolah Menengah St. Patrick Tawau dipilih sebagai duta alam sekitar bagi menyemarakkan rasa cinta terhadap alam sekitar bersama rakan-rakan. Untuk rekod, SM St. Patrick pernah memenangi 3 anugerah berkenaan alam sekitar, iaitu Sekolah Lestari Peringkat Kebangsaan 2019, Anugerah Simeo Japan Award Peringkat Antarabangsa 2020 dan Anugerah Wira Serasi Peringkat Negeri 2021. Persekutuan Persatuan Alumni Lasalian Malaysia menganjurkan majlis makan malam gala sempena ulang tahun ke-170 penubuhan sekolah LaSalle. Menurut Presidennya Michael Simon, ulang tahun kali ini adalah kesempatan pihak persatuan menghargai jasa serta meraihkan kejayaan alumni LaSalle. This 170th year celebration in Malaysia is truly a tribute to the LaSalle brothers for their commitment, dedication and sacrifices, for their services to the people from all walks of life and varied cultural and faith backgrounds, for reaching out to communities in remote areas where their needs are yet unmet. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan menghadiri majlis makan malam gala itu. Sultan Nazrin adalah alumni St. John Institution Kuala Lumpur, salah satu daripada 38 institusi pendidikan di bawah LaSalle. Majlis dijadual berlangsung di Hotel Raya Chulan Kuala Lumpur pada 12 November ini. Maklumat pembelian meja boleh didapati melalui Persatuan Alumni setiap sekolah. Lebih 30,000 atau 2.6% daripada lebih 1.1 juta mahasiswa di Universiti Awam UA gagal menamatkan pengajian antara tahun 2020 dan 2021. Kementerian Pengajian Tinggi KPT dalam jawapan bertulisnya di Dewan Rakyat hari ini memaklumkan sistem MyMohes merekodkan 13,291 atau 2.27% pelajar di UA tidak menamatkan pengajian pada 2020. KPT menjelaskan pada 2021 pula 17,613 pelajar atau 2.99% daripada keseluruhan 589,879 pelajar sedia ada direkodkan sebagai tidak menamatkan pengajian di UA. Ini menjadikan 30,904 pelajar UA tidak menamatkan pengajian sepanjang 2 tahun berkenaan atas beberapa faktor.
Kenyataan itu menjawab soalan Ahli Parlimen Kangar Nur Amin Ahmad mengenai jumlah mahasiswa di UA yang berhenti atau ditamatkan pengajian antara Mac 2020 hingga Mac tahun ini dan sebabnya. Mengulas lanjut, KPT berkata antara faktor utama kegagalan mahasiswa menamatkan pengajian adalah masalah kesihatan, isu peribadi, gagal peperiksaan dan gagal mendaftar. KPT dan UA prihatin dan sentiasa berusaha membantu pelajar terbabit menerusi beberapa inisiatif, antaranya menyediakan kemudahan biasiswa dan bantuan keuangan kepada golongan sasar yang layak. 234 pelajar dari 21 politeknik dan kolej komuniti seluruh negara bakal berentap dalam kejohanan Persekutuan Bola Sepak Robot Antarabangsa FIRA Malaysia 2022. Diadakan di Politeknik Ibrahim Sultan PIS Pasir Gudang Johor, kejohanan edisi ke-15 itu mempertandingkan 7 kategori dan 20 subkategori. Mendapat kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi, kejohanan itu bertujuan memperkenalkan bidang autonomous robot melalui pertandingan robot soccer. Antara kategori yang dipertandingkan ialah Air Drone, MyBot, Robosot, Androsot dan iBot. FIRA Robotik ni sebenarnya kita sentiasa mengubah dia punya kategori-kategori pertandingan yang selaras dengan disiplin-disiplin yang berkeperluan mengikut teknologi masa kini. FIRA ni dah lama sebenarnya daripada 2007 sehingga kini dan ia merupakan satu catalyst platform kepada semua pelajar-pelajar di mana kita memberikan kesedaran kepada semua pelajar serta bukan sahaja pelajar politeknik dan kolej komuniti tapi juga pelajar-pelajar sekolah dan seluruh komuniti di Malaysia. Bagi peserta, penganjuran itu dilihat positif setelah tertangguh 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Manfaat daripada FIRA 50 Malaysia ni di mana pelajar dapat bertukar-tukar pendapat. Macam saya, semasa kami menjalankan latihan, kami bertukar-tukar pendapat bagaimana sesebuah robot tu boleh berjalan dengan sempurna. Walaupun jika tidak sempurna, dia dapat berjalan dengan lebih baik. Memang amat-amat bagus. Tambahan pula kita telah lama tidak ada program-program yang secara fizikal sebegini. Jadi pada saya memang semua peserta memang amat teruja untuk menyertai pertandingan ini. Sehingga Mei lalu, 51 negara ASEAN dan negara sekutunya menjadi anggota FIRA. Baiklah, sedar atau tidak, pelajar atau generasi muda antara yang banyak menyumbang kepada pengukuhan hubungan dua hala antara negara. Di China, ramai pelajar Indonesia yang menuntut di situ senang dan teruja dengan pengukuhan hubungan bilateral kedua-dua negara. Mereka mengakui kagum dengan budaya China, malah mahu mengumpul lebih ramai kenalan untuk saling bertukar pandangan dan pengalaman selain berkongsi persamaan. Setiawan Chandra yang menuntut di Yunnan sejak 2019 mendedahkan minatnya pada budaya Cina, khususnya sejarah dan tulisan, berkembang seiring penguasaan bahasanya. Dia juga mengakui menggunakan kelebihannya bermain badminton untuk mencari lebih ramai sahabat, memandangkan ia sukan yang popular di kedua-dua negara. Chandra turut mengikuti rapat perkembangan pantas di China, malah terlibat dalam penerbitan video pengenalan inisiatif Belt and Road BRI. 会上传到我的国外的这个社交媒体上，就是让他们也可以看到“一带一路”是到底是一个什么样的？为了促进中国和其他国家的在这个经济、政治合作方面的一个政策。 Dalam pada itu, sahabat senegara Chandra, Madinatul Munawarah pula berharap dapat mempromosikan bahasa Indonesia di China. 我们这个两个国家一起发展的，我更希望。 未来印度尼西亚同学会更多来中国学习，我也希望中国也会了解我们的语言。 Dengan memiliki ijazah sarjana muda dalam pendidikan bahasa Mandarin kepada penutur bahasa lain, mereka berdua berazam mahu menjadi jambatan penghubung kepada hubungan bilateral ini dengan mengajar kedua-dua bahasa di China dan Indonesia. Bertemu kembali. 4 tahun selepas insiden 12 pelajar terperangkap dalam gua di Thailand, kisah itu diceritakan semula oleh pembikin filem bertaraf Oscar, Ron Howard. Ia menerusi filem 13 Lives yang bakal menemui penonton tidak lama lagi. Howard bagaimanapun menegaskan enggan mengambil kesempatan menggunakan pelajar terbabit untuk mempromosikan filemnya.
Pada Jun 2018, sekumpulan pelajar lelaki berusia 11 hingga 16 tahun serta jurulatih bola sepak mereka menerokai Gua Tam Luang di Chiang Rai. Namun mereka terperangkap dalam satu bahagian gua akibat hujan lebat dan banjir kilat. 13 Lives menceritakan kembali apa yang berlaku sepanjang 17 hari di dalam kompleks gua terbabit serta kesukaran menyelamatkan mereka. Operasi menyelamat menjadi tumpuan seluruh dunia melibatkan lebih 10,000 orang termasuk lebih 100 penyelam. Well, we didn't have much contact with the boys who were very protected there in Thailand. And in a lot of ways, I don't think they wanted the boys to turn into these international celebrities. They wanted to let them grow up and go to school and follow their own course. So, the movie will be going to Thailand, and I don't know, if they'll want to see it or not, but we're not going to turn it into a publicity stunt or something like that. Pelakon filem ini juga bukan calang-calang iaitu Viggo Mortensen dan Colin Farrell serta pelakon tempatan Thai. Pelancaran global 13 Lives adalah pada 5 Ogos ini di platform penstreaman Amazon Prime. It's insane. It's unethical. It's illegal. Man's already died. We'll do nothing. We'll be bringing him out there for sure. So you are expecting casualties. Saintis berharap penggunaan robot akan membantu mereka mengawasi alam sekitar dengan lebih berkesan dan pantas. Kajian dilakukan kumpulan penyelidik dari Universiti Pisa, Itali dengan menggunakan robot mirip seekor anjing. Robot ini diprogramkan untuk memeriksa jangka hayat tumbuh-tumbuhan. Dilengkapi teknologi pengimbas dan kamera, robot ini mampu mengukur ketinggian dan ukur lilit setiap pokok. Ia berfungsi dengan menggunakan bateri dan perlu ditukar setiap 2 jam. Sebagai tambahan, robot itu juga mampu merekodkan kesan kehadiran binatang di kawasan kajiannya. Beberapa pembaharuan masih perlu dilakukan bagi memastikan keberkesanan menyeluruh robot ini. The conservation status of habitats is primarily assessed by humans. In particular, human operators that has to go in the environment and check the conservation status of it. Setiap data yang diperolehi perlu diproses untuk tindakan lanjut. Untuk jangka pendek, robot anjing ini lebih sesuai digunakan untuk mengawasi kawasan tertentu yang telah ditetapkan. Penyelidiknya mendakwa robot anjing ini sesuai digunakan bagi kerja pemetaan di dasar laut. Penduduk England diberi amaran mereka akan berdepan musim kemarau jika cuaca panas kering dan panas berterusan. Pelbagai strategi diutarakan bagi berdepan kemungkinan itu. Ketika ini pun, sebahagian besar England sudah menerima kesan akibat cuaca kering dan panas. Hampir setiap ladang kering kontang. Air di takungan dan sungai susut. Semua kawasan kecuali di bahagian barat lautnya berdepan cuaca kering berpanjangan atau lebih tepat peringkat terakhir sebelum kemarau diisytiharkan. Since the end of April, it rained on the 7th of June, 3 weeks on Thursday, and then Saturday night. Those are the 3 bits of rain we've had. But we have the rest of July and all August to come yet, which are other 2 months of summer. Keadaan tambah membimbangkan apabila cuaca kering diramal berterusan untuk beberapa minggu lagi. Pengkaji berharap isu itu akan menyedarkan penduduk England untuk bertindak segera. Antaranya kemungkinan memperkenalkan sekatan bagi melindungi bekalan air, menjaga keselamatan orang ramai dan memastikan kebakaran hutan tidak berlaku lagi. Contohnya dalam kebakaran hutan di timur London pada 19 Julai lalu, 17 buah kediaman musnah. Kejohanan sepak takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak MSSSP boleh dijadikan sebagai platform untuk mengenal pasti bakat-bakat yang terpendam dalam kalangan pelajar sekolah. Seterusnya, mereka boleh dibimbing untuk menjadi pemain yang cukup baik yang bakal mewakili negeri atau negara pada masa akan datang. Menurut Ketua Jurulatih Sepak Takraw bawah 18 tahun MSSSP Ku Jaisman Ku Ismail, lebih banyak kejohanan peringkat sekolah perlu diadakan untuk menggilap bakat pelajar. Dapat lihat banyak bakat-bakat baru yang muncul walaupun setelah kita mengharungi PKP selama 2 tahun, tetapi bakat-bakat yang ditonjolkan pada kejohanan kali ini bukanlah bakat yang sembarangan yang pada saya mampu menyinar untuk mewakili negara pada satu hari nanti. Tambahnya, menerusi kejohanan sepak takraw MSSSP yang diadakan di Sekolah Menengah Iskandar Shah dekat Parit Perak,
Banyak bakat baru muncul walaupun 2 tahun tiada sebarang kejohanan diadakan ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan ini membuktikan bahawa permainan sepak takraw tidak ketandusan bakat, cuma dari segi macam mana kita nak mengembangkan bakat-bakat ini dengan melibatkan pelibatan mereka dalam pertandingan-pertandingan yang seperti yang kita langsungkan pada hari ini. Kejohanan 3 hari itu membabitkan 12 daerah di negeri Perak, dibahagi kepada 3 kategori umur iaitu bawah 18, bawah 15 dan bawah 12 tahun. Bagi kategori bawah 18 tahun, sekolah dari Larut Matang dan Selama merangkul Johan dan naib juara. Manakala sekolah dari daerah Batang Padang mendominasi kategori bawah 15 apabila 2 pasukannya bertembung pada perlawanan akhir. Bola sepak Liga Super, Sabah meningkatkan tekanan ke atas pendahulu Liga Johor Darul Takzim JDT apabila menundukkan PJ City 2-1. Selepas 13 perlawanan, Sabah mengumpul 29 mata, cuma ketinggalan 1 mata di belakang JDT. Bagaimanapun, JDT masih memiliki 2 perlawanan dalam tangan. Bertandang ke Stadium MBPJ di Kelana Jaya, Sabah ketinggalan apabila pemain kebangsaan Darren Lock meletakkan PJ City di depan minit ke-34. Kekal mendahului 1-0 sehingga babak pertama tamat, PJ City mula merasakan kebangkitan lawan pada separuh masa kedua. Penyerang import dari Jepun Taiki Kagayama menjaringkan gol penyamaan buat Sabah hanya 3 minit selepas aksi bersambung. Kemasukan Muhammad Irfan Fazail nyata merancakkan lagi serangan pasukan pelawat dan Irfan membalas kepercayaan jurulatih Dato' Ong Kim Swee apabila menjaringkan gol kemenangan Sabah minit ke-75. Paparan sambutan Festival Air Kebangsaan di Armenia mengakhiri buletin didik. Acara yang asalnya keagamaan kini sudah menjadi tradisi dan gaya hidup musim panas. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.